Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Kita telah baca beberapa tanda kiamat yang terawal. Sambungan kita pada kali ini iaitulah yang ke tanda kiamat yang ke-32. Yang ke-32, zuhurul fuhsh. Zahirnya ketidaksopanan yang menjadi-jadi. Al-fuhsyu dengan makna perkara yang tidak sopan, perkara yang tidak baik, banyak terjadi di zaman kita. Di antara ketidaksopanan itu, al-fuhsyu itu, iaitulah merujuk kepada keadaan seorang yang selesa dengan pakaian dan percakapan yang tidak sopan. Bahasa Arab kata bil libasil ari, mana pakaian yang tak menutup aurat. Senang-senang ya dia duduk kat rumah dia, nak keluar pergi mana-mana pakai gitu je. Pakai seluar pendek, kadang-kadang bertukar. Dia dengan toket, tempat dia kedai dia nak pergi beli tu. Tukar dengan toket sekali dengan dia sekali. Wal alfaz al qabihah, dan cakapan-cakapan yang memang keji bahasa. Kalau kita lihat hari ini, bahasa yang digunakan oleh orang-orang dalam internet, khasnya waktu dia berkelahi dalam Facebook. Allahu Akbar, aku tak tahu bahasa apa yang digunakan yang tidak ada dalam kamus orang tua dulu. Jadi dahsyat. Saya nak sebut malah takut nak menyebarkan perkataan yang tak baik juga. Habis benda, asalkan dia berkhilaf sikit, dua tu dia berbeza pandangan, mula timbul perkataan-perkataan yang tidak baik. Biasanya sama dalam pakaian ataupun perkataan ini, orang yang akan rasa malu. Tapi hari ini orang tak malu lagi perbuatan itu. Serta banyaknya maki hamun dan menggunakan perkataan-perkataan kesat. Subhanallah. Tak kira dalam tulisan ke dalam apa saja yang dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fahishan, bukanlah seorang yang tidak beradab ataupun berbahasa kesat. Nabi kita ni tak ada bahasa, menggunakan bahasa yang kasar, yang keras, ini tidak ada. Salah satu daripada tanda kiamat iaitulah zuhurul fuhsh, ketidaksopanan yang menjadi-jadi. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta yazhura al-fahsh. Demi zat yang di tangannya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tidak akan berlaku kiamat sehingga terzahirnya perkara-perkara yang keji. Jadi di antara perkara yang keji yang disebut di sini iaitulah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun hilang kesopanan dalam hidup manusia. Sama seperti ini, di bandar ke di kampung ke, kita tengok lebih kurang. Sama, dia panggil barang-barang import lah ke. Di kampung yang elektrik untuk apa nak ada, tak sama. Pakaian orang sana dengan orang Kuala Lumpur, dengan orang di bandar besar di Hong Kong lebih kurang. Yang ke-33, alamat yang ke-33, tahwinul amin wa timanul khain. Orang jujur dianggap pengkhianat dan pengkhianat dipercayai. Subhanallah. Orang jujur dikira penjahat, orang jahat tu dipercayai, diberi mandat untuk buat apa-apa yang besar-besar. Salah satu daripada tanda kiamat, sebelum ini kita telah membincangkan salah satu daripada tanda kiamat, iaitu hilangnya sifat jujur. Dalam siri yang lepas
dan orang yang dilantik memegang jawatan yang mereka tidak mempunyai kelayakan untuk memegangnya. Hak naik jawatan tu asal kau calon dia kan, sokong dia, naik. Tanda yang lain ialah seorang yang jujur dianggap sebagai seorang yang khianat. Maksudnya orang jujur akan difitnah dan tidak dianggap jujur. Macam-macam tuduhan orang bagi. Tuduhan yang berat-berat pula tu, Allahu Akbar. Kadang-kadang tuduhan melampau yang diletakkan atas kepala orang, apa tak tuduh. Kita dengar belakang hari ni macam-macam tuduhan. Pada masa yang sama, pembohong, orang yang hipokrit, pengampu dan pengkhianat pula dipercayai. Orang ni pula diberi jawatan hebat-hebat, jawatan yang besar-besar, disanjung dan dipuja oleh orang. Dalam hadis yang Nabi kita sebut tadi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah, demi jiwaku di dalam tangan Allah Azza wa Jalla, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah yukhawwanul amin wa yu'tamanu al-kha'in, akan didustakan orang yang benar dan dipercayai orang yang khianat, dan akan dituduh pengkhianat orang yang boleh dipercayai. Jadi semua ni cerita-cerita yang telah kita sebut, sebagaimana hadis ini telah disebut dalam alamat kiamat yang lepas. Jelas sekali peristiwa yang berlaku dalam dunia hari ini nampak terbalik. Orang panggil dunia terbalik. Orang baik sukar mendapat tempat. Orang baik ni payah sikitlah. Bodek orang tak mau pandang, nak tipu orang tak pandang. Akhir sekali diam je, tak ada apa. Tapi orang kaki kelentung mendapat tempat dalam masyarakat. Yang ke-34, halakul wu'ud wa zuhurut tahawud. Kematian orang kenamaan yang mulia, orang yang baik-baik mati, dan bertambahnya orang-orang yang jahil, orang yang tidak berakhlak lagi ramai. Ini juga merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Orang yang paling mulia, paling bijaksana, paling rasional dan berilmu akan mati. Mati di sini sama ada mati sungguh, dibawa ke kubur, ataupun dimatikan tugas mereka. Mana orang yang tegah-tegahnya akan diberi baik, akan ditamatkan khidmat, tidak mendapat tempat, tak mendapat liputan, ini pun mati. Mati daripada bertugas. Mati. Dan bertambahnya orang jahil. Mereka ini tampil ke hadapan kerana tiada lagi orang yang menyaingi mereka. Orang-orang jahil kadang-kadang Masya Allah kita tengok hebat. Orang duk cakap belaka tentang kehebatan dia, tapi sambung je kontrak. Lepas sambung. Nak kata apa? Yang baik-baik ni nak tak sambung pun tak reti nak bodek, tak boleh nak sambung. Dalam hadis yang panjang tadi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah hatta, di antaranya Nabi kita sebut wa yahlikul wu'ud wa yazharut tahawul, iaitulah tidak akan berlaku kiamat sehinggalah al-wu'ud musnah dan tahawud timbul. Sahabat tanya apa dia wu'ud dengan tahawud ini? Nabi kata al-wu'ud ialah dari mereka golongan bangsawan, orang yang baik-baik, yang bijaksana, dan at-tahud iaitulah mereka yang bodoh dan hina, yang tidak diketahui kewujudan mereka. Jadi orang-orang yang baik-baik ini tak dapat tempat, yang tidak baik itu mendapat liputan yang luas. Diberi nama macam-macam. Bintang lah, bintang. Buah-buah duduk khidmat, duduk jaga jemaah, duduk mengajar, duduk didik masyarakat ni tak dapat bintang pula. Bahkan dipanggil penyibuk ada. Allah, orang nak buat majlis pesta-pesta, ustaz-ustaz ni lah duk larang, buat serabut pula dia. Jadi ustaz ni penghalang kepada program-program yang tak baik. Kemunculan orang-orang yang jahil ini mungkin disebabkan oleh jawatan penting yang disandang oleh mereka. Jadi orang-orang yang macam ni dapat jawatan tinggi, dan media yang giat menyokong dan mempromosi mereka. Peranan media ni besar. Tengok apa yang berlaku di
di Mesir. Apabila berlaku penggulingan Dr. Mursi, wala nuzaki 'ala Allah ahada, kita bukan nak puji dia lebih-lebih, tapi orang duk tulis tentang dia nampak seorang yang baik. Tapi liputan tak dapat. Yang lapaknya ini, apabila pihak Yahudi Israel memberi liputan luas-luas, orang yang menggulingkan pula mendapat tempat, dianggap hero, orang Arab penyelamat. Subhanallah. Ini jelas depan mata kita. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam sahah dunia hari ini, bila kita nak tengok dengan alamat kiamat ini, memang jelas. Walaupun jauh jaraknya dengan zaman Nabi SAW, tapi ini mukjizat. Nabi beritahu akan berlaku perkara-perkara sedemikian, dan memang berlaku dan akan berlaku. Tengok, kemunculan orang-orang yang jahil ini mungkin disebabkan oleh jawatan penting yang disandang oleh mereka dan media yang giat menyokong dan mempromosi mereka. Wa'ul yang mulia, bijaksana dan ikhlas akan dipencilkan daripada orang ramai dan daripada media. Tak dapat. Ustaz-ustaz yang betul-betul tegas, jarang dihubungi untuk diminta ulasan. Ustaz, coba ulas sikit isu-isu yang ni. Ustaz khabar nak panggil dia ke pemberita, hubungi dah. Yang masuk yang di sini, yang memang yang sudah dikenali bagaimana keadaan mereka. Tidak ada orang yang akan menjadi terkenal melainkan mereka yang menyanyi. Ini cepat. Fantasia ke apa dia panggil? Allahu Akbar. Benar sekali, fantasia disambut seluruh negara. Menari dan melakukan kerja-kerja tak senonoh sebagai profesion mereka. Tiada tempat untuk ilmuwan, ahli sains, mereka cipta, mereka yang terkenal dalam bidang perubatan dan kejuruteraan, dan orang-orang yang seperti mereka. Orang ni tak naik taraf. Sekali-sekala naik jugalah orang-orang macam ni apabila diberi anugerah. Contohnya tokoh Ma'al Hijrah, masyhurlah 2 hari keluar TV, keluar sak khabar, lepas tu senyap, tak tahu pergi ke mana. Ini pun tokoh. Dapatlah tokoh Ma'al Hijrah ni sekejap. Nak kata apa? Ini ialah satu tanda yang jelas dan nyata. Walau bagaimanapun masih terdapat lagi manusia yang berminat akan ceramah-ceramah agama. Alhamdulillah. Ada yang anda boleh lihat di kebanyakan negara, umat Islam menghormati ilmuwan dan penceramah agama dan sangat berminat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu serta menonton rancangan-rancangan satelit yang berbentuk keagamaan. Jadi kita tengok lagi. Tengok sampai sanggup langgan. Sama ada TV, internet ke melalui apa dia, parabola ni. Sanggup kerana nak tengok program agama. Ada bilangan saluran televisyen yang konservatif dianggap keagamaan kian meningkat saban hari. Anda mungkin sedar bahawa orang-orang bukan Islam juga menunjukkan minat dalam ceramah-ceramah agama, dan ini telah membawa kepada banyak kebaikan. Jadi kita jangan kata tak ada dah, ada juga. Ada juga, bukan masih tidak ada. Tapi ustaz-ustaz yang tegas-tegas akan ditamatkan tempohnya juga. Jadi terpaksa lah. Kadang-kadang terpaksa kena berlembut untuk mencari ruang dakwah itu tersebar. Jadi orang minat. Hari ini kita lihat minat ke ceramah ni alhamdulillah banyak. Boleh penuh stadium dengan sebab ustaz nak ceramah. Ini satu kebaikan, tidak dinafikan. Tapi kalau nak tengok majlis ilmu betul-betul, yang bawa kitab, bawa kuliah, agak-agak boleh penuh ke stadium. Nak penuh dewan pun suka dah. Cara nak penuh stadium. Ini orang nak mengaji secara talaqi, dia panggil, berkitab, bawa kitab, agak suka. Tapi kalau ceramah umum, insya-Allah masih ada lagi. Walau macam mana pun kita kata itu di antara titik kebaikan yang kita perlu kekalkan, yang perlu kita bersyukur kerana masih ada lagi orang yang masyarakat kita ni ingin kepada kebaikan yang kita suka. Tanda yang ke-35, adamul mubalah bimasdaril mal min haram am min halal. Tidak mengambil berat punca sumber keuangan, sama ada ia halal atau haram. Orang tak kira sangat. Yang penting boleh. Yang penting kita dapat dulu. Lepas tu baru kita kira. Kalau tak halal, nak macam mana?
Duit haram nak sesama macam mana. Tapi not do. Apabila warak, ketakwaan, warak seorang Islam itu berkurangan, ketaatannya kepada hukum agama juga akan berkurangan. Bila warak, apa makna warak? Warak ni artinya orang yang cuba membebaskan diri mereka daripada terjebak kepada benda-benda yang tidak halal. Itu warak. Tapi kalau meninggal yang halal itu bukan warak, itu wajib lain. Warak ni maksudnya kita tinggal benda ni. Kenapa tak makan di sini? Ini kedai orang bukan Islam. Ada logo halal. Betul, logo halal ada, tapi dia tak baca bismillah. Itu warak. Kedai orang Islam mesti baca bismillah lagi, baca selawat lagi. Tapi tak payahlah lebih-lebih. Nanti tulis pula kat kedai kami, makanlah di kedai kami, roti canai kami telah ditiup dengan 30 juzuk Quran. Tak payahlah, itu lebih pula. Lebih halaman kemak pula tiup Quran pula, roti canai apa dah. Itu jangan terlebih. Kita sederhana baca bismillah contohnya. Orang yang tukang buat roti pun mandi hadas, mandi junub. Yang kedai orang bukan Islam tu tak usah kata lah bersih setara mana, dia tetap berhadas kat situ. Kita yang tak berhadas, sekali-sekala lambat sikit nak mandi hadas, rasakan ikut juga nak hidup dah. Itu di antara warak, walaupun sisi halalnya ada, tapi masih lagi kita kata aku tak nak makan di sini. Kita tak kata haram, kita tak larang orang lain pergi sebab sudah disahkan halal haram, tapi warak mesti ada. Tengok dalam masalah ini pula, jika warak dalam bahasa Arab kata al-warak, dalam terjemahan ditulis ketakwaan. Takwa itu makna warak di sini. Kurang, maka taatnya akan kurang. Jika ketaatannya berkurangan, dia akan terlibat dengan perkara-perkara syubhah. Syubhah ni benda yang samaran, halal ke tak halal. Dia akan terlibat dengan perkara-perkara haram dan tidak mengambil kira punca kekayaannya, sama ada ia dari punca yang halal atau haram. Perkara ini telah berlaku pada zaman kita ini, mengesahkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am haram. Hadis ini rawahu Bukhari. Akan datang suatu masa seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapat harta. Mana kau dapat? Jangan tanya. Apakah dari sumber yang halal ataupun haram? Jika anda renungkan situasi hari ini, sama anda akan mendapati bahawa ramai manusia yang berlumba-lumba mengumpulkan harta dari mana-mana saja, sama ada ia halal ataupun haram. Hal ini telah pun berada di luar kawalan dan manusia tidak mengendahkan tentang pekerjaan atau perniagaan yang haram. Contoh di sini agak berat juga. Contohnya menjual rokok. Dia kata ini antara sini sensitif, sebut rokok panas lagi. Arak, arak orang tak tahu hal tersebut. Memang orang Islam ni ittifaq arak tu haram. Pakaian wanita yang tidak menutup aurat. Buka butik dia panggil butik. Penggunaan riba dalam jual beli atau menyewakan kedai-kedai mereka kepada orang lain yang akan menggunakan kedai-kedai tersebut untuk perniagaan yang haram. Allah sebut dalam Quran, kulu minat tayyibat, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik. Jadi kalau kita ambil benda yang tak baik, maknanya kita telah mengira berlawan dengan arahan Al-Quran Al-Karim. Makanan-makanan halal yang Allah benarkan, iaitulah daging sembelihan haiwan yang boleh dimakan, barangan susu, lemak, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu tafsiran kepada surah Al-Mu'minun ayat 51. Dalam isu ni saya rasa nak sebut juga kepada para jemaah, iaitulah tentang pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru di sekolah-sekolah. Bila dia pergi beli barang-barang di kedai-kedai, pembekal-pembekal terpaksa menghadapi satu halangan yang begitu sukar, iaitulah mereka akan minta peratus daripada syarikat. Awak nak masuk buku awak di sekolah boleh, tapi berapa peratus untuk saya? Orang yang lulus kata berapa peratus? 5%, 10% nak bagi. Ataupun barang-barang dia beli untuk pejabat, kedai itu terpaksa kena naikkan harga barang kerana mereka dah janji
Bila ada majlis-majlis hari-hari sukan, hari apa, syarikat ni mesti support, bagi hamper lah, bagi sumbangan, bagi tu bagi ni. Bahkan ada setengah tu bersifat peribadi, minta direct peribadi pun ada. Yang warak sikit, kalau ada warak sikit, dia kata ini bukan saya, ini untuk kelab kita. Dia panggil kelab kan? Kelab. Ini semua permainan-permainan haram. Kerana bila kita pegawai, kita tak boleh angkat tinggi harta itu, walaupun harta kerajaan, sebab kita amanah. Sepatutnya pemegang amanah dua benda dia kena buat. Yang pertama, dia kena cari barang yang terbaik, kualiti yang baik. Yang kedua, harga mesti murah. Ini kualiti boleh dipertikaikan, harga dinaik tinggi semata-mata kerana pulangan untuk mereka. Tak kira lah kelak ke tak kelak, semua ini perbuatan yang haram. Allah Maha Suci dan tidak menerima apa-apa melainkan yang suci. Semua daging yang datangnya daripada sumber yang haram layak ke neraka. Daging yang tumbuh, mana hasil kita makan daripada benda yang haram itu layak ke neraka. Seseorang yang warak, berhati-hati dan cuba mengelakkan benda-benda syubhah, sukar ditemui dan dipandang sebagai orang yang idealistik. Allah, awak ni nak hidup zaman mana? Kata tanya lah, nak hidup zaman mana? La ilaha illallah. Kita kadang-kadang rasa payah nak jawab. Nak hidup zaman sekarang, tapi masih ada lagi ruang-ruang yang baik. Kita tahu, contohnya nak beli makanan, ayam yang disembelih oleh Pak Haji di kampung kita ni, memang kita kenal dia duduk di masjid sekali ni kita, tapi tak nak beli, pergi beli di supermarket yang tak tahu siapa dia sembelih. Dia kata ada halal punya ni. Betul, tapi yang ni memang kita kenal dia, orangnya warak, orangnya salat, orang pergi masjid, pakai kopiah. Istilah orang lain, pakai kopiah tu tanda orang jujur, orang baik kan. Tak nak beli. Dalam kes-kes tertentu dia mungkin tidak boleh meneruskan jawatannya atau pekerjaannya jika dia tidak menerima rasuah. Ya, ada kalanya memang masalah. Tak boleh buat kerja. Saya dengar kawan-kawan kita yang kerja memang dikata kami menghadapi tekanan yang begitu hebat. Tak ambil bahaya, ambil dosa, macam mana nak buat? Ada pegawai seorang di pusat zakat, dia cerita, ada je akan datang pegawai-pegawai, saya tak nak sebut jawatan, pergi pusat zakat, dia bawa sampul. Tuan, ustaz, ambil sampul ni, masuk dalam harta yang tidak halal. Dia kata, harta apa ni? Ini saya terpaksa pergi dengan kawan-kawan, bila operasi kita pergi bersama, orang bagi pasal kena ambil, kalau tak ambil dia akan diketepikan daripada tugas. Ambil, tapi dia tak nak guna, dia bawa ke Baitul Mal untuk diletakkan di tempat yang haram. Kita kata walau macam mana dia tak ambil sekalipun, dia bersyarikat dalam kumpulan itu kerana mengambil benda yang tidak baik daripada orang ramai yang tidak berhak untuk kita ambil. Ini pun satu kes yang perlu diteliti. Allahu akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Siapa yang menjauhi perkara syubhat, sebenarnya dia telah membersihkan agama. Siapa dia, benda yang kita ragu tak halal, stop, jangan ambil. Maka kita telah menjaga agama kita dan kehormatannya. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Maknanya bila pergi syubhat, dekat pintu masuk kepada haram tu melalui syubhat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya membimbing kita dan menjadikan kita teguh dalam menurut perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-36, alamat kiamat yang ke-36, an yuttakhazal faidu duwana. Faid, harta rampasan, menjadi milik mutlak beberapa golongan sahaja. Manakala zaman dulu harta rampasan ini rampasan perang. Tapi zaman kita hari ini kita nak namakan harta rampasan apa, nak perang apa? Boleh jadi, wallahu alam, kalau betul-betul, kalau tak betul saya minta maaf. Iaitulah projek-projek ni yang kita dapat. Ini macam fight, macam harta rampasan zaman dulu. Zaman dulu kita dapat harta tanpa perang. Hari ini pun kita tender masuk, boleh projek yang begitu banyak. Tapi tidak sampai kepada masyarakat, dijual, maknanya kita
berkisar di sebalik orang-orang yang rapat saja dapat projek-projek itu pun. Bukan semua orang boleh. Allahu Akbar. Banyaklah kalau kita dengar pendedahan yang dibuat bahawa orang ini dapat tenda. Syarikat baru tubuh tidak layak untuk pengalaman pun, tapi dapat. Ini termasuk dalam alamat kiamat ini, harta-harta yang sepatutnya diagihkan kepada rakyat yang begitu banyak, tapi telah berkisar di antara orang-orang yang besar-besar saja. Balik pada cerita asal kita, al-fai adalah harta rampasan yang dirampas oleh para pejuang mujahidin, sama ada ia berupa harta atau barang-barang lain, tanpa berperang, mungkin disebabkan musuh telah melarikan diri atau menyerah kalah. Dia panggil al-fai. Kalau berlaku peperangan, itu dia panggil ghanimah. Yang kena beza di antara dua kategori. Berperang, ghanimah. Tak berperang, namanya al-fai. Harta ini mesti diagih-agihkan seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Hasyri, ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, piatu, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, supaya itu jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kami. La yakuna dulatan bainal aghniya. Jangan harta kerajaan ini berlega di sebalik orang-orang hebat-hebat yang disebut, mungkin kalau sesuai lah kita panggil kroni-kroni saja. Nah, bagi cara terus. Orang ni layak, syarikatnya layak masuk, bagi. Nak layak ni ada satu lagi sijil kelayakan yang perlu ada, maka ini satu penyelewengan. Suratul Hasyri ayat 7. Allah SWT menyuruh kita mengagihkan harta ini seperti yang dijelaskannya, agar ia tidak dikuasai oleh golongan kaya dan tidak diberikan pada golongan miskin. Tetapi pada akhir zaman, manusia tidak akan patuh pada suruhan Allah untuk membahagikan harta rampasan faid dengan membahagikannya dalam kalangan orang kaya dan ternama yang akan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza tukhizal fai'u duwalan wal amanatu maghraman. Apabila harta rampasan perang milik umum dikuasai segelintir orang saja dan barang amanah menjadi harta rampasan. Jadi hadis ini ada kait dengan zaman kita ini. Harta amanah, amanah yang diberi tugas supaya kita jaga, dah jadi harta milik kita. Apa benda yang kita boleh buat sana sini, berlaku boros dalam berbelanja ataupun ketirisan dalam menguruskannya, ini semua termasuk dalam alamat kiamat. Cuma hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi, dalam sanadnya ada perbincangan ulama, jadi tidak kuat. Kita akan menyebut surat hadis ini dalam tanda kiamat yang ke-45 nanti. Yang ke-37, antakunal amanah maghnam. Barang yang diamanahkan dianggap sebagai harta rampasan. Orang beri amanah suruh kita jaga, kita bolok habis segala benda. Semua benda projek boleh kat kita lakukan, boleh kepada keluarga kita, boleh pada anak beranak. Ini termasuk. Allah menyeru agar kita beramanah dan memulangkan barang-barang yang diamanahkan kepada tuannya dalam keadaan asalnya. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adl Inna Allah ni'ma ya'idukum bih Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu memberi barang-barang amanah, memberi barang-barang kepercayaan kepada tuan punya. Jadi ayat ini panjang. Ayatnya antu adul amanati ila ahliha, hantar balik barang-barang amanah ini kepada orang yang berhak. Jangan jadikan bila duduknya kita, orang mari minta balik marah pula. Ini berlaku di zaman kita ini. Orang simpan barangnya dia, bila tuan dia mari bawa mahkamah, tak ada barang.
Surah An-Nisa ayat 58. Pada akhir zaman, suatu barang yang diberikan kepada seorang sebagai amanah yang patut dijaga, tetapi orang itu akan menganggapnya sebagai harta rampasan dan menafikan hak pemiliknya dan tidak memulangkannya kembali kepada tuan. Allahu Akbar. Berlakulah macam-macam hari ini. Saya tak tahu cerita amanah ini jadi hak milik ini boleh ke tidak kalau kita masukkan sekali orang-orang yang menjadi penjamin. Penjamin. Bila dia nak buta, dia suruh kita jamin. Lepas pada jamin, dia lari, kita yang kena tangkap. Berapa orang nama yang telah diisytiharkan bankrupt, nak pergi mana pun tak boleh sebab dia jamin orang. La ilaha illallah. Ini termasuk banyaklah cerita-cerita penyelewengan yang berlaku di zaman kita ini cukup dahsyat. Karena itu kita kembali semula kepada arahan Allah, berhati-hati. Hari ini kalau orang setakat orang nak minta tolong lah, kawan sendiri pun memang sukar untuk kita beri jaminan, kerana jaminan yang tidak ada jaminan. Dia panggil jaminan, tidak ada jaminan. Dia jamin untuk nak membela kita balik. Yang ke-38, alla tatiba nufusun nas bi ikhraj zakatihim wa zakatu maghraman. Orang yang membayar zakat dengan hati yang berat dan zakat dianggap sebagai denda. Subhanallah. Zakat dianggap denda. Jadi kita terpaksa kena keluar zakat sebab nak lari daripada account tax contohnya. Itu satu kes. Tapi memang kalau kita niat dah nak keluar, itu biasa lah. Kalau boleh melarikan daripada account tax itu lebih baik. Mana ada dalam dunia Islam ni kena bayar 2 kali. Cuma mungkin ada orang rasa tertekan. Aku kalau tak bayar zakat kena account tax. Baik bayar zakat, lepas lah. Jangan niat sekali-kali sedemikian. Jangan niat bayar zakat nak lari. Tak. Kita niat ini tanggungjawab. Kamu boleh melepaskan itu satu kelonggaran yang diberi oleh kerajaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan rasa tertekan dengan zakat, kerana zakat ini hakul lisaili wal mahrum, menjadi hak kepada orang-orang yang berhak. Dalam harta kita tak banyak mana pun. Kalau kita ada 40 juta, baru 1 juta untuk orang miskin. Banyak ke sikit? Tak banyak. Orang nak sebut juta tu dah. Kalau ada 40 ribu, baru 1,000, sikit-sikit. Kalau ada 4,000 tak itu. Sebab tak cukup nisab. Dia nisab dia pun tahun ni berapa? 13,000 ke berapa ribu dia punya nisab zakat. Allah. Secara prinsipnya zakat harta benda, emas dan lain-lain dibayar secara sukarela. Memandangkan ia mensucikan harta benda dan suatu ibadat yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Zakat bukannya cukai atau denda. Mana jangan anggap dia ni cukai. Pada akhir zaman, ketamakan dan kebakhilan menjadi-jadi, dan segolongan orang kaya akan menganggap zakat harta benda sebagai denda yang dikenakan ke atas mereka tanpa kerelaan mereka. Allahu Akbar. Zakat ni satu tekanan, bebanan bagi dia. Oleh itu, mereka membayar zakat dengan hati yang berat dan tidak akan mendapat apa-apa pahala kerana tiadanya keikhlasan di hati mereka. Bila orang ni cakap tidak ikhlas, maka pahala pun tak dapat. Ini satu benda yang bahaya. Kalau kita tidak ikhlas, pahala akan hilang. Jadi bayarlah kita dengan betul-betul. Sama juga bila kita bagi derma, bagi apa, jangan ingat aku derma nak tunjuk kepada orang, kerana akan menghilangkan pahala yang besar. Yang 39, iaitulah patuh kepada isteri, tidak patuh kepada ibu. Ni pun nyakit juga ni. Kalau mak panggil, Allah, mak tahu kan saya sibuk ni. Tapi kalau isteri suruh gimana, sanggup ponting kelas masjid pun tak apa. Pasal nak pergi pasar pagi dengan dia ni lah. Kena kita. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah seorang laki-laki tidak akan patuh kepada ibunya dan lebih mengambil berat akan isterinya. Memang kita kena ambil berat, sebab isteri itu pun amanah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Suruh jaga dia, jangan isteri. Awak ni tak boleh. Saya, dua-dua ada hak masing-masing. Imbang di antara dua. Tapi jangan tak seimbang. Kalau mak kecil, isteri besar, ini alamat kiamat.
Dia patuh pada isterinya dalam menderhakai ibunya atau bapa. Fenomena ini telah pun berlaku pada hari ini. Dalam banyak kes, anda dapat lihat ibu-ibu tinggal bersendirian di rumah dan anak lakinya jarang sekali melawat atau berjumpanya, sementara isteri dan anak-anaknya menikmati kehidupan mereka, bercuti dan berjalan ke mana-mana. Macam mana? Orang tu kapur tak mau mari dah. Kita ajak mari rumah kita 2 hari 5 hari lepas balik. Ingat ke ayam dia, ingat ke itik dia kat kampung. Dia ingat orang tua, dia teringat ke rumah dia. Sayang sungguh dah. Jika ibu atau bapa tinggal bersama anak-anak mereka, mereka diabaikan dan tidak mendapat sebarang perhatian. Menurut hadis Abu Hurairah tadi, apabila harta rampasan perang dikuasai, harta milik umum dikuasai segelintir orang, orang laki-laki mentaati isterinya dan menderhakai ibunya, berbuat baik kepada temannya, dengan kawan-kawan, friend kita ni baik-baik belaka, dan berbuat kasar kepada ibu bapa. Dengan mak ayah cakap kasar, dengan kawan baik. Allahu Akbar. Kita akan lihat hadis ini dalam tanda yang 45. Jadi cerita macam ni memang berlaku banyak. Anak mak sakit nak bawa hospital pun tak boleh. Allah, kalau anak sakit, isteri sakit, cepat kita kena ingat dua-dua kena seimbang. Kalau tak ada orang lain bawa, maka wajib kita kena bawa. Tapi adik-adik lain ramai, tak apa. Tapi balik ziarah. Jangan duduk hari-hari cuti ambil peluang balik tengok orang tua. Yang ke-40, ta'allumul ilma li ghairillah, ilmu dicari, ilmu agama. Kalau ilmu keduniaan, ilmu engineer memang cari nak harta, memang kerja dia dah. Tapi ilmu agama ini dicari dengan tujuan selain daripada Allah. Subhanallah. Apa Quran, niat nak jadi itu Nabi. Apa Quran, apa hadis, apa segala benda, tidak kerana Allah. Secara prinsipnya, mencari, menyebarkan dan mengajar ilmu-ilmu agama dianggap sebagai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Nabi kita sudah apa? Sungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, sehinggalah namlah, seekor semut dalam lubangnya, dan ikan di laut, semuanya berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Berselawat dengannya berdoa, minta Allah Ta'ala beri kebaikan, keampunan kepada orang-orang yang menjadi guru, yang mengajar orang-orang buat kebaikan. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, katanya sahih, hasan. Hadis hasan sahih. Walau bagaimanapun pada akhir zaman terdapat golongan manusia yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, sunnah dan fiqh, bukan kerana Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk menjadi ternama dan terkenal, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, iaitulah ilmu diperolehi untuk tujuan selain daripada agama. Na'udzubillah. Ini kita minta perlindungan Allah SWT, supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perangai-perangai seperti ini. Dan masalahnya, kalaulah kita orang ngaji agama ni tidak ikhlas, apa akan jadi? Ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat juga mungkin tidak sampai ke dalam hati mereka, tak menyentuh perasaan mereka. Orang ngaji ramai, seronok kita, penuh masjid mari, tapi yang beramal dengan ilmu yang kita ajak mungkin tak sampai dalam hati mereka. Ini yang menjadi kebimbangan, ketakutan kita apabila belajar tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-41, idna'ul asdiqa wa iqsa'il aba, rapat dengan teman, menjauhi bapa. Ini penyakit. Ini merupakan satu lagi tanda kiamat dan satu bentuk penderhakaan terhadap ibu bapa. Ini bermaksud meluangkan masa, bersuka-suka dan bergembira bersama kawan-kawan, sementara bapa mereka diabaikan. Kita boleh duduk 2-3 malam dengan kawan-kawan, mak ayah tak boleh nak layan. Orang muda mungkin seronok duduk bersama kawan-kawannya,
berasa lebih selesa bersama mereka daripada bersama bapaknya, terutama sekali jika bapaknya sudah tua. Kita layan orang tua ni, bawa dia pergi masjid, bawa pergi kuliah, semangat ada dia. Sekali-sekala bawa pergi Mekah, pergi umrah, gitu. Nak haji payah. Syukur. Terutama bapaknya sudah tua dan banyak merungut. Allahu Akbar. Orang tua biasalah suka merungut. Banyak benda yang tak kena. Mengarah dan terlalu kuat mengkritik. Kita bukan tak nak balik rumah, tapi ayah kuat sangat. Dia punya ketua pembangkang dia. Siapa-siapa ada lalu benda yang tak kena, kita kata. Jadi kena sabar. Kerana orang tua, seorang anak sepatutnya tetap menghormati hak ayahnya sebagaimana dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik berdua ibu bapa. Dengan ibu bapa buat baik, jangan dukira sangat apa yang berlaku, apa yang perangai dia yang suka beletih, suka, biarlah. Kita sabar aja. Anggap itulah muzik di rumah orang tua-tua. Yang ke-42, raf'ul aswat fil masajid, meninggikan suara dalam masjid. Ini saya bimbang ini. Secara prinsipnya, suasana dalam masjid sepatutnya tenang dan tertib. Tak ada orang kacau. Tetapi salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah suara ditinggikan dan terdapat perbalahan dan pertelingkahan. Orang duk buat ini. Habis macam mana nak buat? Takkanlah kita nak mengajar tak ada suara, tak ada mikrofon. Lah, ini maslahah. Maslahah. Kerana kalau kita tak guna mikrofon, khutbah pun orang tak dengar. Kuliah pun orang tak dengar. Itulah. Tapi guna suara yang lain-lain. Yang saya bimbang hari ini seperti bila kita buat majlis-majlis. Palu kendang, muzik dalam masjid. Ini semua angkat-angkat suara yang tidak ada keperluannya. Sedangkan kita boleh buat di luar masjid. Tapi kuliah, ceramah, lah itu keperluan. Minat daruriyat, dia bagi perkara asas. Kalau tak ada alat ini, mana orang nak dengar? Zaman Nabi SAW, Nabi guna alat juga. Waktu Nabi berkhutbah, ada seorang sahabat yang mengikut khutbah Nabi. Nabi kata ittaqullah, dia berkata. Pasal orang belakang sana mungkin tak dengar. Zaman tu itulah mikrofon zaman dia, mic zaman dia je, itu saja. Yang ke-43, siyadatul fusaq 'alal qabail, pelaku-pelaku maksiat menjadi pemimpin kaum mereka. Mana ketua-ketua kampung kita ni, zaman kita ni orang panggil apa ni? Penghulu ke, JKK ke, mungkin di kalangan orang-orang yang tidak baik. Secara prinsipnya, kepimpinan sepatutnya disandang oleh mereka yang paling sesuai, paling arif dan bijaksana. Tetapi akan tiba satu masa di mana pembelaku maksiat akan menang dan mengetuai kaum mereka. Dia pandai. Sebelum kalau ada pemilihan, bagi dulu apa-apa yang patutnya dibagi. Sama ada disebabkan mereka punya harta benda yang banyak, atau kenalan mereka ramai, atau sikap mereka yang biadab dan angkuh menyebabkan orang takut, atau sebab keturunan mereka dia berlindung di sebalik keturunan dia, keluarga dia yang hebat-hebat. Yang ke-44, yakunu za'imul qaum arzahum, pemimpin ialah orang yang paling teruk dari sudut akhlaknya, dari sudut perangai. Tanda ini seperti tanda yang sebelumnya, dan ia merujuk kepada mereka yang akan menjadi pemimpin kumpulan yang bermusafir, kumpulan yang bersatu, persatuan untuk melakukan kerja, kita panggil NGO ke apa benda, atau untuk tujuan lain. Ketua-ketua mereka bukanlah orang yang paling baik atau bijaksana antara mereka. Kemungkinan besar mereka ialah orang yang paling teruk, sama ada disebabkan oleh zaman yang rosak atau ramainya penyangga. Kena belakang itu. Tanda yang ke-45, ikramur rajul ittiqa' asyar, hormat pada seorang kerana takutkan kejahatannya. Subhanallah. Yang ini nampak jelas. Nampak jelas. Orang hormat pada orang bukan kerana dia tu terhormat, tapi takut dia. Kalau orang ni mari, pasal kena cium tangan. Kalau tidak, daripada mengajar di bandar, hujung dunia sampai. Dekat-dekat Al-Had Datu yang hantar pergi. Ini pun tadi. Orang hormat bukan kerana dia terhormat, tapi takutnya dia. Oh, awak boleh. Boleh. Satu daerah saja.
Guru-guru yang tak ada kesalahan, tidak ada jenayah yang mereka lakukan, tetapi mereka terpaksa ditukar ke pendalaman lebih daripada 100 orang, ditukar satu tempat saja. Jadi, sebab apa? Orang-orang yang dihormati kerana jawatan dia takut benda-benda macam ni. Perkara ini boleh berlaku kerana pembuat maksiat memegang jawatan pemimpin dan berkuasa. Orang ramai tidak mempunyai pilihan lain melainkan menghormati orang seperti itu dan menerima kepimpinan. Mereka mungkin menunjukkan hormat mereka dengan mencium kepalanya, cium tangan dia. Tak kira lah, kadang-kadang yang perempuan pun mari cium juga sebab nak jaga bos besar. Menunjukkan hormat mereka dengan mencium tangan kerana takut bahaya dan kejahatan. Oh, awak ni tak salah aku. Kena. Sebab dia seorang pembuat maksiat dan kandas. Kesemua tanda-tanda tersebut yang dilepas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang. Di antaranya iza tukhizal fai'u duwala. Yang kita baca sebahagian daripadanya, campur-campur dikumpul dalam satu tempat. Apabila harta rampasan perang menjadi milik umum, dikuasai segelintir orang sahaja, barang amanah menjadi rampasan, harta zakat menjadi hutang, dan ilmu diperolehi untuk tujuan selain daripada agama, seorang laki-laki mentaati isterinya dan menderhakai ibunya, berbuat baik kepada temannya dan berbuat kasar kepada bapaknya, suara-suara tinggi di masjid-masjid. Yang menjadi pemimpin suatu kaum bangsa adalah orang yang hina, berkelakuan bersifat keji di antara mereka, dan orang yang menjadi ketua suatu suku, kabilah, satu kampung adalah orang fasik di antara mereka. Seorang laki-laki dihormati kerana takut jahatnya, arak diminum, sutera dipakai oleh laki-laki, munculnya penyanyi-penyanyi perempuan dan alat-alat muzik. Orang yang di kalangan umat terkemudian akan melaknat, mengutuk umat terdahulu. Ini banyak. Hari ini geng-geng Syiah, subhanallah, kerja dia kutuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Abu Hurairah. Kerja dia kutuk. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dengan pokok ni, memang sangat jahat perangai dia. Maka ketika itu hendaklah mereka menunggu kedatangan angin merah ataupun membalikkan bumi atau keburukan, bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beringinan seperti tali tasbih yang putus, maka jatuhlah biji secara berterusan. Jadi bila berlaku macam ni, akan berlaku huru-hara, gempa bumi, akan berlaku bumi tenggelam, berlaku runtuh sana sini dan macam-macam. Cuma ayat ini dia kata macam tasbih, satu. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan tengok itu, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisun gharib. Jadi dalam hadis ini ada sanadnya memang ada masalah. Sebagian disebut oleh muhakkik kitab ini dalam kitabnya mengatakan hadis ini dhaif. Tanda yang ke-46, 47, 48 dan 49. Dia kompos tempat satu hadis. Iaitulah istihlalil hira, menghalalkan pelacuran, perzinahan. Hari ini mana ada orang kata zina halal? Tak ada logo halal pak zina. Ke ada rumah pelacur logo halal? Tak ada. Tapi tindakan itu menghalalkan. Dengan cara mana? Tidak ada tindakan. Biarkan mereka berselindung di sebalik nama-nama yang ini tindakan. Wal harir, menghalalkan pemakaian sutera. Wal khamra, minum arak di mana-mana saja. Wal ma'azif, dan main alat-alat muzik. Allahu akbar. Habis tepat. Antara perkara-perkara yang diharamkan secara jelas dan wajib diketahui oleh setiap orang ialah zina. Zina ni siapa pun tahu dia tu bahaya. Minum arak, muzik yang tidak sopan, dan memakai sutera oleh kaum lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam hadis bahawa sekumpulan umatnya yang menganggap perkara-perkara yang diharamkan ini sebagai dibolehkan. Hari ini duk main khilaf saja. Tak ada tegur saya khilaf.
Baginda memandang perkara ini sebagai satu tanda hampirnya kiamat. Sebagai hampirnya kiamat. Makna menghalalkan. Tanggapan mereka yang perkara haram ini dibolehkan, halal ni sebab apa? Dibawa oleh salah satu daripada maksud yang tersebut. Kalau kita nak kata macam mana menghalalkan, iaitulah mereka mungkin percaya bahawa perkara-perkara ini dibolehkan dan bukannya haram. Boleh, ada ulama kata boleh, sesat, bukan zina lah dalam bab lain. Atau mereka telah biasa melakukannya. Semua orang buat berlaku, termasuk ustaz-ustaz atau imam itu sama. Pakai haram. Dan perbuatan ini telah menular dalam kalangan masyarakat, sehingga kan tiada siapa yang bersuara menolak perbuatan ini atau menolaknya dalam hati mereka. Jadi orang ramai tidak fikir yang perkara-perkara ini haram apabila mereka melakukannya. Bila tengok semua orang buat, termasuk orang-orang yang berpendidikan agama buat, maka masyarakat akan kata benda ni biasa, tak ada masalah apa-apa. Sebab semua orang buat. Ini bahaya. Karena itulah para ulama mengatakan dosa berat orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama apabila mereka melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia tahu dia pergi buat. Nanti orang kata tak salah. Salah ke? Panggil pondan jadi juru makeup. Tok imam nikah anak baru ni pun pondan ni juga pergi. Mana kata tahu. Jadi sedap bagi. Tok imam panggil juga. Tak ke saya orang kampung tak boleh panggil. Kena hang ni lari kita dah. Ibnu Amir an Abi Amir atau Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif ila akhir hadis. Sungguhnya akan datang di kalangan umatku ini nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat-alat muzik. Sesungguhnya akan datang orang-orang yang tinggal di lereng gunung pada suatu petang mengembala kambing. Mereka akan membawa pulang kepada mereka kambing. Bila dia pergi petang balik kambing. Lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluan. Mereka kata apa? Kembali pada kami esok. Orang minta remah esok lagi. Allah SWT akan menghancurkan mereka pada malam hari dan membiarkan gunung jatuh ke atas mereka dan akan mengubah mereka yang tersisa menjadi monyet dan babi, dan mereka akan seterusnya begitu sampai kepada hari kiamat. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Hadis tentang alam ini dalam Bukhari. Cuma kita lihat ada perbahasan tentang perkara-perkara ini. Orang yang menyokong alat-alat muzik biasanya mengondem hadis. Dia kata hadis ini tak sambung lah macam-macam. Tapi Imam Al-Hafidh Ibn Hajar telah menceritakan bahawa hadis ini memang jelas sahih. Lebih-lebih lagi dia berada dalam Sahih Bukhari. Beberapa negara Islam pada hari ini telah mengambil sikap sederhana tentang zina dan arak. Zina cara terang-terang taklah, tapi rumah-rumah huru tu ada. Dan dalam masalah arak, na'am. Bagi negara Islam mana atas dunia ni, jarang negara yang tidak jual arak. Termasuk negara Islam kita ni, kata Islam Hadari, Islam Wahati kita ni pun, tempat yang paling terbuka kita jual arak di mana? Airport. Tua-tua, Allahu Akbar. Disambut pelancong-pelancong mari dengan arak-arak. Di atas kapal terbang, anak-anak orang Islam dipaksa supaya hidangkan minuman-minuman haram ini kepada penumpang-penumpang. La ilaha illallah. Tempat-tempat perzinahan dan persetubuhan secara rambang dilindungi oleh undang-undang, dan pelacur yang kerjayanya adalah berzina diberi kad pengenalan rasmi. Dia panggil kad kesihatan. Tak apa, disahkan tidak ada penyakit. Tentang arak pula, ia dijual secara terang-terangan sekarang di beberapa negara Arab dan negara Melayu, dan negara umat Islam telah membenarkan penjualan arak di pasar-pasar di sisi undang-undang. Jelas di Abu Malik Al-Asy'ari berkata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha
Sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan minum arak, dan mereka menamakannya dengan nama lain, bukan arak, bukan nama lain. Dia tulis nama apa lagi, macam-macam nama lagi kan, whisky, cak kepala lima, cak kepala macam-macam, bir. Nak lari daripada arak, tapi hakikatnya dia nak arak. Minum yang kebangsaan ada lagi. Mereka meminumnya sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara artis. Biasalah minum tempat-tempat lagu ni. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi. Allahu Akbar. Hadis dari riwayat daripada Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Jadi ada kata, kalau ada arak kena ada muzik, kena ada arak, kena ada pelacur, baru haram. Nah, itu kebiasaan. Biasanya tempat-tempat macam ni 4-5 serangkai ni mesti ada. Mesti ada penyanyi, mesti ada arak, mesti ada muzik, mesti ada percampuran, semua ada. Salah satu kesalahan serius hari ini ialah apa yang dinamakan oleh orang ramai, yang diamalkan oleh orang ramai, iaitu mendengar lagu dan muzik. Ini merupakan salah satu sebab utama penyakit spiritual, penyakit rohani, dan menghalang manusia daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, daripada khusyuk sembahyang, mendengar dan mengaji Quran, sebagaimana firman Allah Taala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan di antara manusia itu ada yang membeli cerita kosong, lahwal hadis, cerita dongeng. Di antara cerita kosong zaman kita hari ni, filem tu lah. Filem sedap ni, pergilah cerita tu cerita ni, karut lah tu. Dalam filem ni bini orang ni dia tengok filem lain pula jadi mak kawan tu. Tidak cerita palsu, cerita bohong lah. Lahwal hadis. Semua filem-filem yang orang buat tu tak tahulah. Kalau dia ada orang namakan filem Islam, kalau hak tu tak termasuk, wallahu a'lam. Tapi bagi sayanya filem mana-mana pun, cuma filem yang dinamakan Islam tu lebih baik pada filem Hindustan yang dia lompat itu pasal. Ada pengajarannya sikit, tapi nak tengok dia tu, kalau perempuan tak tutup aurat, tak usah namakan Islam, haram tetap haram. Nama Islam itu. Kalau kata filem berunsur cerita-cerita tentang Islam, boleh. Nak kata filem Islam, suka. Kerana pelakon tak tutup aurat, berlaku percampuran dan banyak lagi. Tapi kita cakap macam ni, kita pula terjadi salah satu daripada alamat kiamat. Orang yang mengkritik benda-benda menjadi kegilaan dan kegemaran orang sekarang. Oh, ustaz, orang buat benda ni kerana nak tackle orang muda-muda. Ustaz ni jadi orang tua. Lah, buat mana pun. Saya lah, yang penting hukum tu mesti jelas. Awak nak buat cerita lain, hukum kena tegas. Dengan di antara manusia itu ada yang beli cerita gerongeng kosong dan tiada pengetahuan kerana untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan dijadikannya jalan itu menjadi olok-olok. Itulah orang-orang yang mendapat siksaan yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Para ulama menafsirkan cerita-cerita kosong itu sebagai rujukan kepada menyanyi dan alat-alat muzik. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan iaitulah alat al-ghina wa alatullah. Bersama dengan amalan mendengar muzik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut zina dan minum arak, sebagaimana dalam hadis, la yakuna min ummati aqwam yastahiluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Hadis yang kita baca tadi, akan muncul di kalangan umatku nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat muzik. Muzik menjadi sangat popular hari ini sehingga saluran-saluran TV satelit telah ditubuhkan untuk menyiarkan beberapa jenis lagu. Terdapat juga stesen-stesen radio yang menyiarkan muzik dan lagu 24 jam sehari, dan ia tidak pernah berhenti untuk berita ataupun bacaan Quran, jauh sama sekali. Ini adalah salah satu dari tanda kiamat dan bukti kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, umat Islam mestilah berwaspada tentang perkara ini. Kata di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, innal ghina'a yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u zar'a. Ibnu Mas'ud kata, muzik, lagu-lagu, nyanyian itu menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini sangat bahaya. Jadi kalau kita rasa tak boleh juga nak kurangkan benda-benda macam ni,
tinggalkanlah sebagaimana yang kita mungkin. Banyakkan dengan lagu Al-Quran. Ada ke tidak? Nasyid-nasyid yang tak ada muzik masih banyak lagi kita dengar. Qasidah-qasidah yang baik-baik yang boleh kita dengar. Orang panggil, istilah orang Melayu kata halwa telinga, wa ilam puas, masih boleh. Tapi tukarkanlah, hijrahlah daripada benda-benda yang tidak baik ini kepada apa yang dibenarkan oleh syarak. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tanda kiamat yang ke-50. Yang ke-50 iaitulah tamanal nasu maut, orang pakak nak mati belaka. Cita-cita dulu orang takut mati, tapi di akhir zaman orang nak mati kerana terlalu banyak mudarat yang berlaku pada waktu itu. Insya-Allah kita akan sambung dalam jasa kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.